Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alal habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma amin. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripada Allah kita dapat bertemu pada petang yang berbahagia ini untuk kita sama-sama membaca Syarhul Jalalil Mahalli ala Warakati Imamil Haramain Al-Juwaini rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberkati majlis ini, dan hari ini majlis yang ke-20 majlis yang ke-20 yang kita telah berusaha untuk memahami kitab ini daripada satu helai ke satu helai, daripada satu lembar ke satu lembar. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan kepada kita kebaikan biiznillah Subhanahu Wa Taala dalam memahami kitab ini insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagaimana yang telah kita amalkan sebelum ini, dan cita-cita kita semua walaupun kita membaca kitab ini secara langsung dan tidak ada pertemuan fizikal, namun moga-moga tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah yang mengikuti kelas ini dapat sama-sama menghafaz matan al-warakat yang kita hafal saban minggu secara bersama dalam keadaan tenang tanpa ada sebarang paksaan. Moga-moga sedikit demi sedikit itu akan memberi kesan kepada kita dalam memahami dan juga dapat menguasai matan ini. Kerana insya-Allah daripada kitab ini, daripada matan ini yang kita selepas menyelesaikan bacaan kitab Syarhul Jalalil Mahalli ala Warakat, insya-Allah kita akan naik kepada kitab yang lebih tinggi, naik ke kitab lebih tinggi. Moga-moga semakin kita berdikit daripada satu kitab ke satu kitab dalam keadaan matan asas bagi ilmu usul fiqh ini sudah betul-betul dilumati oleh kita, ianya akan menjadi pedoman kepada kita dalam menjelajahi kitab-kitab ulama silam dengan lebih bertenaga dan lebih berkesan biiznillah subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana biasa, sebelum kita masuk kepada perbahasan pada hari ini, iaitu wan nazaru huwal fikru fi halil manzuri fi, kita akan mengulang kaji matan yang telah kita hafaz sebelum ini insya-Allah subhanahu wa taala. Kita mulakan biiznillah subhanahu wa ta'ala. Bismillah wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Qala sayyiduna al-imam Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i ورقاته وسائر مصنفاته وشراحها اللهم أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه، فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به،
والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر والعلم المكتسب ما يقع على والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال بسم الله الرحمن الرحيم هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والأحكام 7 الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال بسم الله الرحمن الرحيم هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والأحكام 7 الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال. Alhamdulillah, itu yang pernah kita hafal sebelum ini. Dan hari ini kita akan masuk pada hafalan yang baru, pada ucapan yang berbunyi wan nazaru huwal fikru fi halil manzuri fi.
Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tambah yang baru. Wan nazaru huwal fikru fi halil manzuri fih. 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 والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه 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 والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. Sebentar tuan-tuan, saya nak ambil charger sekejap ya. Bismillah. Okey, minta maaf, saya chargernya dah, baterinya dah bermasalah sikit. Okey, kita ulang semula. Wan nazaru huwal fikru fi halil manzuri fih. Wan nazaru huwal fikru fi halil manzuri fih. Wan nazaru huwal fikru fi halil manzuri fih. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه 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 والاستدلال طلب الدليل 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 والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه
والاستدلال طلب الدليل والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب 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 والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب. Baik, kita berhenti setakat ini dahulu dan kita akan cuba masuk kepada huraian Al-Imam Al-Mahalli rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dan sekiranya kita sempat untuk menghuraikan matan berbunyi wan nazaru huwal fikru fi halil manzuri fi wal istidlalu talabud dalil wad dalilu huwal mursyidu ilal matlub, dan masih ada waktu, insyaallah kita akan sambung hafalan kepada wazannu tajwizu amrayni ahaduhuma azharu minal akhar biiznillah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayyiduna al-imam al-jalal al-mahalli rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i syarhihi ala warakati imamil haramainil juwaini wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wan nazaru huwal fikru fi halil manzuri fihi
Setelah perbahasan sebelum ini, di dalam kita memahami erti al-ilmul muktasab dan juga al-ilmul daruri. Dan kalau tuan-tuan masih ingat, al-ilmu dalam pecahan al-ilmul muktasab dan juga al-ilmu ad-daruri bermaksud keyakinan 100% yang kena dengan realiti, yang bertepatan dengan realiti. Ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bih. Pengetahuan terhadap sesuatu perkara berdasarkan realiti perkara tersebut. Maksudnya apabila kita mengetahui satu perkara dan setelah dilihat secara realiti, apa yang kita fahami, apa yang kita ketahui itu memang kena dengan realiti, maka ia dinamakan al-ilmu, iaitu satu kebenaran, satu keyakinan dan satu pengetahuan yang 100% adalah betul. Jadi oleh kerana di dalam definisi sebelum ini, sewaktu kita melihat definisi al-ilmu daruri, disebut ma lam yaqa' an nazarin wastidlal. Ilmu yang bersifat daruri, yang bersifat tidak boleh tidak, yang sudah difitrahkan oleh Allah kepada kita, keyakinan 100% yang bertepatan dengan realiti yang sudah difitrahkan oleh Allah kepada kita. Seumpama tuan-tuan melihat saya dan mendengar ucapan saya, lalu tuan-tuan mengetahui bahawa saya memang sedang bercakap sekarang, maka pengetahuan tersebut adalah merupakan satu naluri fitrah yang telah Allah SWT berikan kepada setiap seorang di kalangan kita, dan pengetahuan tersebut memang kena dengan realiti. Maka disebut al-ilmu daruri adalah ma lam yaqa' an nazarin wastidlal, sesuatu pengetahuan yang tidak berlaku disebabkan adanya nazar dan adanya istidlal. Disebabkan tidak ada nazar dan tidak ada istidlal, sebaliknya pengetahuan itu berlaku disebabkan fitrah yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada setiap manusia. Maka ilmu itu, pengetahuan yang kena dengan realiti itu dinamakan sebagai al-ilmu daruri. Jadi ada kalimah nazar, ada kalimah istidlal. Sebelum ni kita terjemah nazar secara mudahnya maknanya fikiran, pemikiran, manakala istidlal maknanya pendalilan. Kemudian itu definisi bagi al-ilmu al-muktasab, al-ilmu ad-daruri. Manakala definisi bagi al-ilmu al-muktasabu pula, ilmu yang diusahakan, pengetahuan yang akhirnya setelah ditimbang dengan realiti kena dan cocok dengan realiti, tetapi dia memerlukan kepada usaha. Dia memerlukan kepada usaha dan bukan secara fitrah terus diperolehi oleh seseorang. Maka definisi bagi al-ilmu al-muktasabu adalah ma yaqa'u an nazarin wastidlal. Apa sahaja pengetahuan yang akan berlaku disebabkan daripada nazar, disebabkan adanya pemikiran dan adanya pendalilan. Jadi ketika ini, kalau kita melihat dua definisi bagi al-ilmu al-daruriyu dan juga al-ilmu al-muktasabu, maka ada dua kalimah yang ada dalam definisi bagi al-ilmu al-muktasab dan juga al-ilmu ad-daruri. Dua kalimah tersebut adalah kalimah an-nazar dan juga kalimah al-istidlal. Maka disebabkan begitu, supaya kita dapat memahami definisi al-ilmu al-muktasabu dan juga al-ilmu ad-daruriyu, maka Imamul Haramain Al-Juwaini menjelaskan kepada kita apakah erti an-nazar yang tidak diperlukan oleh al-ilmu ad-daruri, sebaliknya diperlukan oleh al-ilmu al-muktasab, dan apakah juga erti al-istidlal yang tidak diperlukan oleh al-ilmu ad-daruri tetapi diperlukan oleh al-ilmu al-muktasab. Lalu kata Imamul Haramain Al-Juwaini, wan nazaru huwal fikru fi halil manzuri fih. An-nazar yang kita terjemahkan kepada kalau ikut asal makna an-nazar ni, nazara ni kalau biasa disebut kita faham penglihatan, penglihatan. Sebab biasanya pemikiran itu kita akan memerhatikan satu benda dan kita memikirkan terhadap benda yang kita lihat tersebut. Maka digunakan kalimah nazar, memerhatikan, melihat. Itu asal maknanya lah. Cuma an-nazar di sini bukan semestinya kena dengan mata, sebalik an-nazar iaitu pemikiran. Jadi minda kita, akal kita bergerak. Apa dia an-nazar?
nazar yang dimasukkan di sini kata Imamul Haramain adalah al-fikru, iaitu pemikiran. Fikiran terhadap apa? Fi halil manzuri fi. Pemikiran terhadap keadaan benda yang difikirkan tersebut. Ada satu benda kita fikirkan, jadi kita memikirkan terhadap hal keadaan benda yang nak difikirkan tersebut, maka pergerakan otak kita yang memikirkan perkara tersebut itu dinamakan sebagai al-fikru. Dinamakan sebagai al-fikru. Subhanallah, sahabat kita Syed Abdul Aziz kata pengamatannya. Bolehlah kita nak gunakan pengamatan, penglihatan, penakkulan, semuanya boleh, tak ada masalah. Asal nazar ni maknanya penglihatan lah. Cuma cantik juga ayat tu, pengamatan. Subhanallah. Jadi kata para ulama, apa dia al-fikru? Dalam kitab kita tak ada, tetapi dalam kitab-kitab yang lain disebut apa dia al-fikru. Dijelaskan pula dalam kitab-kitab yang lain lah apa dia al-fikru. Kata para ulama, al-fikru huwa harakatun nafsi fil ma'kulat bi khilafi harakatiha fil mahsusat fa innaha tusamma takhayyula. Okey, jadi saya kongsi di bahagian komen, mungkin ada yang nak menyalinnya. Saya kongsikan. Al-fikru huwa harakatun nafs. Harakatun nafs fil ma'kulat. Amma harakatun nafs fil mahsusat fayusamma takhayyulan. Sebentar tuan, pihak namanya vaksin telefon macam-macam hari ni, sebentar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam definisi al-fikru yang disebut oleh para ulama kita, yang kita kata pemikiran, penakkulan, pengamatan, apa sebenarnya maksud al-fikru? Jadi saya dah datangkan di bahagian komen itu, al-fikru huwa harakatun nafsi fil ma'kulat. Pemikiran adalah pergerakan jiwa. Pergerakan jiwa, kita boleh kata pergerakan minda pun boleh lah kalau kita sebut. Asal an-nafsu ni maknanya diri ataupun jiwa. Tapi mungkin kita dalam bahasa Melayu kita, pemikiran jiwa tu mungkin kita tak nak tangkap sikit. Kita kata pemikiran minda ataupun pergerakan minda. Harakatun nafsi fil ma'kulat. Pergerakan minda pada al-ma'kulat. Perkara-perkara yang bersifat perkara-perkara yang bersifat abstrak begitu. Kalau kita boleh terjemahkan al-ma'kulat, benda-benda yang bersifat benda-benda yang perlu difikirkan, benda-benda yang bersifat akal, yang didapati secara akal, bukan didapati secara panca indera. Jadi harakatun nafsi fil ma'kulat, sesuatu pergerakan diri atau pergerakan minda pada perkara-perkara yang bersifat abstrak begitu, bukan bersifat objek, bukan bersifat objek, tapi dia pemikiran terhadap benda-benda yang bersifat abstrak. Contoh macam saya kata, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cuba kita fikirkan, alam ni siapa cipta dia?
Adakah dia wujud secara sendiri ataupun tidak. Lalu kita pun memikirkan satu benda yang bersifat abstrak. Kita memanglah memerhatikan alam. Alam tu bukan bersifat abstrak lah. Alam tu memang benda yang bersifat mahsusat. Benda yang dapat didapati secara panca indera. Tetapi bukan kita meneliti alam itu dari sudut dia adalah alam. Tapi kita melihat perkara-perkara hal keadaan alam itu sendiri. Alam ini dia wujud secara dicipta ataupun secara orang kata apa, secara semula jadi, wujud tanpa diciptakan. Akhirnya kita pun perhati, macam saya sendiri, saya lahir tahun 1980. Sebelum 1980 di mana saya? Saya tidak wujud. Akhirnya saya wujud dan keluar pada rahim ibu saya pada tahun 1980. Mari kita memikirkan hal keadaan alam tu sendiri. Itu dipanggil sebagai harakatun nafsi fil ma'kulat. Maka ini yang dinamakan al-fikru. Jadi pemikiran ini adalah pergerakan minda terhadap benda-benda yang bersifat abstrak, benda-benda yang tidak dibuktikan secara panca indera, tetapi pemikiran itu, pergerakan minda itu pada perkara-perkara yang bersifat ma'kulat, benda bersifat ma'kul, benda-benda yang bersifat abstrak. Okey, lawan kepada harakatun nafsi fil ma'kulat adalah harakatun nafsi fil mahsusat. Harakatun nafsi fil mahsusat, saya sebut dalam ayat saya itu, amma harakatun nafsi fil mahsusat fayusamma takhayyula. Adapun pergerakan minda pada benda-benda yang pergerakan minda pada, pergerakan itu adalah fokusnya adalah pada benda-benda yang dapat dapat ditangkap ataupun dapat difahami atau diperolehi secara panca indera. Pergerakan minda ketika itu, walaupun dalam bahasa Melayu kita kata fikir jugalah, tetapi dia tidak dinamakan al-fikru secara ilmunya. Sebaliknya dinamakan sebagai at-takhayyul, iaitu khayalan. Dinamakan sebagai khayalan. Contoh saya kata, tuan-tuan, okey, saya nak ajak tuan-tuan untuk kita fikirkan rasional pun boleh, logik bolehlah, makkulat, logik ataupun rasional ataupun abstrak, bolehlah dianggap terjemahan kepada makkulat itu. Allah barik fik. Terima kasih kepada Tuan Aiman, Tuan Muhammad Aiman. Okey, kalau saya buat satu contoh begini, tuan-tuan, kita mari sama-sama fikirkan. Okey, tuan-tuan bayangkan seekor ular yang di atas matanya itu ada titik berwarna hitam. Akhirnya apa yang kita fikirkan? Kita bukan fikir dari sudut logik ataupun rasional ataupun abstrak. Sebaliknya yang kita fikirkan adalah rupa bentuk sesuatu benda. Kita pun membayangkan, otak kita pun bergerak memikirkan terhadap seekor ular. Yang muka ular tu di atas mata dia ada 2 titik. Kemudian saya kata, dan tuan-tuan, ular itu di atas kepala dia ada bulu-bulu yang halus. Ada bulu-bulu yang halus. Jadi kita pun mula memikirkan, di atas kepala dia ada bulu-bulu yang halus. Dan saya kata ular itu berwarna hitam, cuma di bahagian belahan perutnya berwarna putih. Kita pun terbayang, ular tu warna hitam, tapi di bawah perut dia ada warna putih, jalur putih yang halus. Jadi apa yang sekarang berlaku kepada kita semua, bila saya sebut tu mesti tuan-tuan terfikir perkara semua. Satu ular, atas kepala dia ada bulu-bulu halus, atas mata dia ada 2 titik hitam, kemudian dia sendiri berwarna hitam dan di bawah perutnya ada garis putih. Itu tidak dinamakan al-fikru, itu dinamakan takhayyul. Orang Melayu kata khayalan. Kita menghayalkan, kita membayangkan satu perkara, yang mana ular itu sendiri adalah merujuk kepada benda yang dapat ditanggapi oleh panca indera kita, salah satu daripada panca indera kita yang 5. Saya kata tuan-tuan bayangkan satu buah durian yang bau dia sangat busuk. Kita pun terbayang satu biji buah durian, bila kita bau, kita rasa macam tak mampu, busuk sangat. Ni durian busuk lah, durian yang lain okey kan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang kita bayangkan itu dinamakan takhayyul. Kenapa tak dinamakan sebagai al-fikru? Kerana dia bukan pergi kepada perkara-perkara bersifat abstrak ataupun bersifat rasional ataupun logik, tetapi dia pergi kepada benda-benda yang bersifat bersifat objek. Jadi ketika itulah dibezakan di antara pergerakan
minda kita kepada perkara-perkara yang bersifat logik, atau pergerakan minda kita kepada benda-benda yang bersifat objek, bersifat berbentuk, benda yang bersifat al-mahsusat, benda yang dapat diperolehi dan dibuktikan kewujudannya dengan salah satu di antara 5 panca indera. Jadi tuan-tuan, kalau saya tuan-tuan cuba bayangkan handset ni yang saya pegang, hui panasnya. Jadi kita pun membayangkan handset ni maknanya sangat panas. Jadi itu dinamakan sebagai at-takhayyul. Itu tak dinamakan sebagai al-fikru, kerana al-fikru adalah harakatun nafsi fil ma'kulat. Manakala at-takhayyul pula adalah harakatun nafsi fil mahsusat. Jadi apa dia an-nazar? An-nazar huwa al-fikru fi halil manzuri fi. Jadi an-nazar sama erti dengan al-fikru. An-nazar yang dimaksudkan dalam petikan matan al-waraqat sama erti dengan al-fikru. Jadi kalau kita nak bawa satu definisi yang baru bagi al-ilmu daruri, kita boleh kata ma lam yaqa'an fikrin wastidlal. Boleh, tak ada masalah. Walaupun dalam matan disebut an-nazarin, kerana an-nazar yang dimaksudkan oleh Imamul Haramain bukan an-nazar maksud dia penglihatan mata, sebaliknya an-nazar yang bermaksud al-fikru. Apa dia al-fikru? Harakatun nafsi fil ma'kulat. Al-fikru fi halil manzuri fih. Satu pemikiran terhadap hal keadaan perkara yang diperhatikan tersebut. Al-manzur fi maksudnya perkara yang kita perhatikan tersebut, yang kita fikirkan tersebut. Contoh macam tadi saya kata, tuan-tuan, kita fikir alam ni wujud secara sendiri atau diwujud dengan sebab dia diciptakan. Akhirnya kita pun memikirkan alam, tapi kita bukan membayangkan alam. Alam ni warna apa, tak. Itu dah dipanggil at-takhayyul. Tetapi kita melihat hal keadaan alam tu sendiri. Maknanya rasional ataupun logik ataupun sesuatu yang bersifat abstrak yang tidak dapat dibuktikan dengan panca indera. Kita memikirkan alam. Alam ni kalau dia wujud secara sendiri, maknanya dia itu ada keinginan, sedangkan alam kewujudannya adakah perlu kepada keinginan ataupun tidak? Kita pun mula mikir alam secara yang kita lihat secara realiti, alam selain pada Allah dan selain pada sifat-sifat Allah. Okey, alam yang saya tahu, okey, pokok, orang, batu, semua ni satu ketika dulu tak ada. Maknanya dia dulu tidak ada, kemudian ada. Adakah boleh satu benda yang macam tu dia wujud secara sendiri ataupun dia diciptakan? Kita pula memikir, okey, kalau benda itu dia dulu tak wujud, maknanya dia lemah, maknanya dia sendiri tidak mampu untuk wujud secara sendiri. Sebaliknya dia diwujudkan. Siapa yang mewujudkan? Maknanya yang mewujudkan, pewujud. Siapa pewujud? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu, alam tidak boleh wujud secara sendiri, sebaliknya dia adalah diciptakan. Kerana buktinya dulu dia tak ada, lepas tu dia ada. Dengan adanya dia sedangkan dulu tak ada, maknanya sebelum itu dia belum diciptakan. Akhirnya dia pun diciptakan oleh Yang Maha Esa. Sebab mana ada benda boleh wujud secara serentak, secara sendiri? Kita mula memikirkan. Jadi kita memikirkan tentang hal keadaan alam itu dinamakan sebagai al-fikru. Manakala alam itu pula dalam istilah matan ini dipanggil sebagai al-manzur fihi. Al-manzur fihi. Okey, apa tujuan an-nazar? Kata Imam al-Mahalli rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, tujuan an-nazar ataupun al-fikru adalah liyuaddiya ilal matlub. Kita fikir itu supaya pemikiran ataupun an-nazar itu, penakkulan itu ataupun pengamatan itu, dia akan membawa kepada al-matlub, sesuatu yang diinginkan. Matlub ni matlub yang bersifat tasdiqi ataupun tasawuri. Dalam ilmu mantik dia ada dua, tasdiq ataupun tasawur. Kalau tasdik maknanya kita tujuan kita fikir tu untuk meletakkan definisi sesuatu perkara.
Contoh kalau orang kata, okey tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tolong beritahu kepada saya apa maksud al-qadim. Apa maksud al-qidam di dalam ilmu mantik. Jadi kita pun kata al-qidam secara bahasa maknanya benda lama. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan dalam ilmu mantik, dalam ilmu akidah. Al-qidam, kita mula memikir apa definisi. Kita memikirkan juga tu. Bergerak otak kita untuk sampai kepada sesuatu yang ingin kita fikirkan. Apa keinginan yang kita nak? Kita nak datangkan satu definisi bagi al-qidam. Lalu kita pun fikir. Maknanya al-qidam adalah ma lam yasbiq wujuduhu bil adam. Contoh, sesuatu yang wujuduhu la yasbiquhu al-adam. Lam yasbiquhu al-adam. Sesuatu kewujudan yang tidak didahului dengan ketiadaan. Jadi kita pun mendatangkan satu definisi bagi al-qidam. Jadi otak kita menerawang sebab dalam nak mencipta satu definisi, dalam kita nak mendatangkan satu definisi bagi satu objek, kita kena fikirkan tepat atau tidak. Contoh kalau korang kata, okey, apa dia manusia? Kita kata manusia adalah benda hidup. Kalau kita kata al-insan huwal hayawan, al-insan adalah al-hayawan, benda hidup. Akhirnya kita fikir-fikir, adakah semua benda hidup itu manusia? Tak juga. Jin benda hidup tapi dia bukan manusia. Atau kita kata pohon-pohon, dia benda hidup tapi dia bukan manusia. Atau kita katakan sebagai contoh kucing, binatang apa semua ni, dia benda hidup tapi dia tidak dianggap sebagai manusia. Cuma al-hayawan, benda hidup yang dimaksudkan di sini benda yang dia boleh bergerak, dia ada keinginan. Kalau macam pokok tak dipanggil sebagai al-hayawan lah dalam ilmu mantik. Jadi kata tak sesuai definisi ni. Sebab otak kita memikirkan definisi ni tak sesuai. Jadi otak kita menerawang untuk memerhatikan satu perkara yang bersifat abstrak, satu benda bersifat logik, dan akhirnya kita kata tak betul kalau kita kata al-insan huwal hayawan sahaja. Okey, hayawan sebab bukan semua benda yang hidup, yang ada keinginan, yang ada perasaan, itu semuanya dinamakan manusia. Kucing ada keinginan, ada perasaan, tapi dia tidak dinamakan sebagai hayawan. Dia tidak dinamakan sebagai insan. Walaupun dia adalah termasuk hayawan. Itu benda-benda hidup. Kalau orang Melayu panggil haiwan tu maknanya bukan manusia, haiwan macam kucing pun. Tapi dalam bahasa Arab, al-hayawan bermaksud zu hayatin, sesuatu yang mempunyai roh, mempunyai kehidupan, bunyi roh. Jadi kita pun mikir, tak boleh. Al-insan huwal hayawan an-natiq. Hayawan yang natiq. Asal nataqa ni bercakap. Cuma dalam ilmu mantik, natiq yang dimaksudkan di sini iaitu berfikir. Haiwan, satu benda hidup yang mampu untuk berfikir. Kucing tak mampu fikir. Walaupun dia ada otak, tapi otak dia tak mampu untuk berfikir. Jadi semua hayawan, semua benda hidup yang ada roh dan boleh berfikir, itu dinamakan sebagai al-insan. Jadi kalau ikut definisi ini, jin juga termasuk dalam definisi al-insan. Jadi kita pun datangkan satu definisi. Okey, kenapa kita fikir-fikir daripada tadi tu? Sebab kita nak sampai kepada yang dituntut, iaitu al-matlub, yang diinginkan. Apa dia? Kita nak datangkan definisi. Itu kalau kita dari awal lagi nak mendatangkan definisi bagi kalimah al-insan contohnya. Jadi otak kita menerawang pada al-manzur fi, pada benda-benda yang kita sedang kaji tersebut, yang mana tujuan dia adalah untuk sampai kepada tasawur, sampai kepada satu gambaran, satu definisi bagi sesuatu perkara. Itu dinamakan sebagai matlub yang bersifat tasdiki. Tetapi dalam masa yang sama, an-nazar juga kadang-kadang dia bukan nak pergi kepada semata-mata matlub tasawuri, tetapi dia nak pergi kepada matlub tasdiqi. Apa dia matlub tasdiqi? Sesuatu yang diinginkan tetapi bukan semata-mata, bukan lagi untuk mendatangkan definisi, sebaliknya untuk kita datangkan satu keyakinan terhadap sesuatu petikan. Kita kata contohnya al-insan huwal hayawan an-natiq.
Al-insan huwal hayawan an-natiq. Apabila kita menyatakan al-insan huwal hayawan an-natiq, dan kita sebenarnya hanya ingin mendatangkan definisi bagi insan itu sendiri, maka itu dipanggil tasawur. Dipanggil sebagai at-tasawur. Tapi kalau kita sudah mendatangkan satu petikan dan kita sebenarnya ingin meyakini perkara tersebut, atau kita ingin sampai kepada berat hati kita bahawa benda itu adalah benar, maka itu dipanggil sebagai matlubun tasdiqi. Contoh, saya kata manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia sekali. Al-insan huwa akramu khalqillah. Contoh saya kata begitu. Manusia adalah makhluk Allah yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu petikan. Dalam petikan tu ada banyak kalimah-kalimah yang untuk kita faham kesimpulan akhir dalam petikan itu, dia memerlukan kepada kita memahami definisi setiap ayat-ayat yang saya gunakan tadi. Insan huwa afdalu khalqillah. Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia sekali. Akhirnya kita kata, okey, apa dia insan? Definisi insan apa dia? Okey, kita faham insan huwal hayawan natiq. Apa maksud makhluk? Makhluk maksud dia semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau Allah sendiri atau sifat-sifat Allah itu tidak dinamakan sebagai makhluk. Jadi makhluk semua benda yang diciptakan oleh Allah, semua benda yang bukan Allah dan bukan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Paling mulia maknanya paling bagus. Kita faham setiap kalimah tu dulu. Jadi kefahaman kita terhadap setiap kalimah itu dinamakan sebagai at-tasawwur. Akhirnya setelah kita memahami setiap kalimah itu, kita pun faham apa yang diinginkan dalam petikan itu, iaitu dalam banyak-banyak makhluk Allah, jin, manusia, tumbuh-tumbuhan, angin, binatang, malaikat, yang paling dimuliakan oleh Allah adalah manusia. Kita pun faham, okey, kenyataan ini ingin menyatakan bahawa manusia lebih bagus daripada malaikat, manusia lebih bagus daripada jin, manusia lebih bagus daripada tumbuh-tumbuhan, manusia lebih bagus daripada semua benda yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru namanya tasawur. Kita memahami apa yang diinginkan dalam petikan tersebut. Tetapi kita yakin atau tidak kenyataan tersebut? Kita sampai kepada satu lagi marhalah. Tadi peringkat awal, peringkat pertama kita baru nak faham ayat ni cerita apa. Apa yang diinginkan oleh orang yang bercakap? Dia nak menyatakan bahawa semua makhluk ni yang paling tinggi sekali, yang paling dimuliakan sekali oleh Allah adalah manusia. Itu kehendak yang bercakap. Kita baru nak faham kehendak orang yang bercakap. Setelah kita faham kehendak orang yang bercakap, sekarang kita yang telah faham ucapan dia tadi, nak percaya ke tak nak percaya? Itu namanya tasdiq. Sama ada kita percaya atau tak percaya, itu dinamakan tasdiq. Jadi kita betul ke semua makhluk Allah ni yang paling mulia adalah manusia? Kita berfikir manusia dengan batu, memanglah manusia lagi mulia. Kita pun memikir, kita pun otak kita menerawang, memahami apa yang diinginkan dalam petikan tadi, untuk sampai kepada satu peringkat, iaitu keyakinan pasti atau berat hati kita mengatakan bahawa kenyataan itu betul, atau kita yakin bahawa kenyataan ini tak betul sama sekali, atau berat hati kita mengatakan keyakinan ataupun kenyataan ini adalah tidak betul. Tak kisah sama ada kita yakin ucapan itu betul atau yakin ucapan itu tidak betul, atau kita berat hati kita mengatakan ucapan ini betul, walaupun ada kemungkinan terselit jauh di hati kita, tak mustahil juga ucapan ini salah, tapi berat hati kita mengatakan ucapan itu betul, namanya zon. Atau berat hati kita mengatakan ucapan ini tak betul sebenarnya, walaupun terselit jauh di hati kita, mungkin juga ucapan ini adalah betul. Jadi perkara ini yang otak kita menerawang untuk sampai kepada at-tasdiq, al-matlub at-tasdiqi ini, itu dinamakan sebagai an-nazar. Jadi an-nazar ni sama ada dia nak pergi kepada
memahami definisi, atau dia nak pergi kepada orang yang sudah memahami definisi itu nak percaya ataupun tidak. Nak percaya ataupun tidak kenyataan tadi. Contoh kalau saya tanya pada sahabat saya, apa yang kamu faham? Apa dia insan? Dia kata al-insan wal hayawan natiq. Saya pun dia ingin menyatakan manusia adalah al-hayawan an-natiq. Jadi itu masih di peringkat at-tasawur. Saya dengar ucapan dia dan saya memahami definisi al-insan dari sudut dia. Lalu akhirnya saya fikir, betul ke tidak? Betul ke tidak ucapan yang dinyatakan oleh orang tersebut? Maka ketika itu kita sedang beralih kepada peringkat yang seterusnya dinamakan sebagai at-tasdiq. Sama ada kita nak percaya atau tak nak percaya, sama ada memang kita yakin benda itu betul atau yakin benda itu salah, sama ada berat hati kita mengatakan ucapan itu betul atau berat hati kita mengatakan ucapan itu salah, maka otak kita yang menerawang nak pergi kepada natijah itu, sama ada yakin atau tak yakin, sama ada yakin atau tak yakin tadi, maka otak yang menerawang nak pergi kepada natijah itu dinamakan sebagai al-fikru. Jadi bila sebut an-nazar huwa al-fikru fi halil manzuri fi, an-nazar ini dia boleh pergi sama ada tujuan an-nazar itu, otak kita menerawang itu untuk pergi kepada natijah yang pertamanya apa dia? Definisi. Kita nak mencipta ataupun kita nak mendatangkan satu definisi. Otak kita pun berputar memikirkan apakah definisi yang paling tepat untuk benda ini. Atau kita bukan nak tahu definisi, tapi kita nak memahami ataupun ingin meletakkan satu putusan sama ada kita percaya sesuatu kenyataan ataupun tidak. Contoh macam tadi, manusia makhluk Allah yang paling dimuliakan oleh Allah. Kita pun mikir, kenapa dimuliakan? Kalau kita nak kata manusia dimuliakan oleh Allah, kenapa? Kenapa dia lagi mulia daripada batu? Batu tak pernah buat maksiat. Manusia ada buat maksiat. Akhirnya kita mikir, tapi batu tak ada pula dimasukkan ke dalam syurga. Manusia dimasukkan ke dalam syurga kalau taat. Dari sudut itu, maknanya manusia lagi mulia daripada batu. Kemudian mana ada batu jadi nabi, tapi manusia ada jadi nabi. Maknanya manusia lebih mulia. Okey, akhirnya kita otak kita menerawang memikirkan adakah kenyataan manusia lebih mulia daripada segala makhluk itu betul ataupun tidak. Akhirnya setelah kita fikir, kita akhirnya buat satu putusan. Betul ucapan ini, manusia lebih mulia daripada mana-mana makhluk Allah yang lain. Hatta malaikat sekalipun. Kerana malaikat walaupun tidak pernah melakukan maksiat, tetapi mereka tidak melakukan maksiat kerana mereka sudah diprogramkan oleh Allah untuk tidak pandai melakukan maksiat. Sedangkan manusia pula, mereka ini dalam jiwa mereka ada nafsu untuk buat jahat, tetapi orang yang sanggup untuk taat kepada Allah dan lawan hawa nafsunya, tiba-tiba dia boleh taat kepada Allah walaupun dia ada nafsu, dia ada ujian yang boleh tarik dia kepada maksiat, tapi dia lawan dan dia berjaya. Manusialah yang lebih afdal daripada malaikat. Tambah lagi, mana ada nabi daripada malaikat, sedangkan di kalangan manusia memang ada para nabi dan para rasul. Jadi untuk sampai kepada natijah akhir sama ada kita percaya ataupun tidak, otak yang menerawang itu, pergerakan minda untuk sampai kepada natijah akhir itu dinamakan sebagai al-fikru ataupun an-nazar. Sama ada dia nak pergi kepada keyakinan atau tak yakin, tak kisah. Tak semestinya al-fikru ataupun an-nazar natijahnya mesti kepada al-yakin, iaitu al-ilm. Tak semestinya mesti sampai kepada al-ilmu. Sebab tak semua pemikiran bawa kepada al-ilmu. Ambil contoh tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita di Malaysia sebagai contoh, orang buat satu kenyataan. Pedang Nabi SAW, ada satu pedang Nabi itu dikatakan besinya adalah besi yang berasal daripada negeri Kedah. Dalam hadis tak jumpa, tapi sudah dibuat satu kenyataan. Kita pun cuba nak fahami, okey, apa maksud pedang Nabi diperbuat daripada besi dari Kedah. Kita pun faham, okey, pedang kita faham apa maksud pedang, bukan perisai, bukan baju besi, tapi yang dia nak cerita tentang pedang. Pedang iaitu satu senjata yang panjang. Kalau pendek orang tak panggil pedang. Kita pun faham apa dia pedang. Itu maknanya pemikiran juga, tapi dia pergi kepada tasawur.
Okey, pedang Nabi iaitu Rasulullah, Nabi yang dimasukkan sini iaitu Nabi Muhammad, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa. Sebab dia sebut pedang Nabi, kita faham maknanya Nabi Muhammad. Kita faham An-Nabi dimasukkan sini adalah Sayyidina Muhammad ibnu Abdullah. Diperbuat daripada besi. Okey, maknanya besi kita faham bukan diperbuat dari kaca, bukan buat dari kayu, tapi daripada besi, yang besi boleh memotong. Jadi ini semua pergi kepada masih lagi pada tasawur. Diperbuat dari besi banyak-banyak jenis, tapi dia kata besi daripada Kedah. Kan? Ada kenyataan pendapat kata begitu. Pendapat ahli sejarawan di Malaysia lah. Mereka mendakwa pedang Nabi diperbuat daripada besi yang berasal daripada Kedah. Okey. Kedah maknanya Kedah, kita faham bukan Selangor, bukan Negeri Sembilan, tapi satu negeri yang berada di utara Malaysia. Atau satu ketika dahulu sebelum ada Malaysia, kita panggil utara Tanah Melayu. Kita faham setiap definisi itu ataupun setiap kalimah yang digunakan secara definisi, akhirnya selesai kita pergi kepada satu pemikiran yang akhirnya kita sampai kepada tujuan yang diinginkan, iaitu pengetahuan terhadap tasawur setiap kalimah itu. Setelah kita faham apa maksud besi, apa maksud pedang, apa maksud Nabi yang dimaksudkan dalam kenyataan ini, akhirnya kita pun mikir, betul ke? Kita pergi kepada marhalah yang seterusnya, namanya at-tasdiq. Betul ke pedang Nabi diperbuat daripada besi negeri Kedah? Kita pun cek, ada hadis tak ada? Cek tengok, tak ada pula disebutlah hadis. Maknanya sumber secara hadis tak ada. Kemudian tengok lagi, disebut oleh ahli sejarah bahawa pedang ini diperbuat, ditempa daripada besi yang berasal dari India. Tak sebut pun Kedah. Kita pun fikir, India. Kita pun cek pada zaman Nabi tu dari segi siapa, memang India ni terkenal dengan besi ke atau tidak. Akhirnya ahli sejarawan mengatakan besi-besi yang daripada India contohnya diambil daripada negeri Kedah. Kalau begitu, kita pun mula membayangkan, kalau begitu mungkin maksud pedang Nabi yang diperbuat daripada besi dari India itu iaitu besi yang telah diimport oleh India. Dia import daripada mana? Diimport daripada Kedah. Kita pun mikir begitu. Akhirnya apa yang berlaku selepas tu? Katakan orang pertama, dia fikir, dia kata, saya disebabkan tak ada sumber yang jelas mengatakan memang pedang Nabi diperbuat daripada besi di kerajaan Kedah tua ni, saya rasa kenyataan ni tak betul lah. Dia pun buat satu putusan, saya rasa kenyataan ini tak betul. Kita tanya, kamu pasti tak betul? Dia kata taklah sampai tahap yakin 100%. Mungkin juga besi itu dari Kedah. Sebab dia import daripada kerajaan India, import besi daripada Kedah. Tapi berat hati saya mengatakan, besi itu bukan daripada Kedah lah. Dia memang ada besi daripada India. Sebab kalau betul daripada Kedah, mesti dia sebut daripada Kedah. Jadi orang yang pertama, dia fikir, akhirnya sampai kepada natijah. Cuma kebetulannya natijahnya tidak sampai ke tahap al-yaqin, dia hanya sampai kepada tahap az-zan. Dan zan dia pula bukan untuk mempercayai kenyataan itu, sebaliknya zan dia untuk menafikan kenyataan tersebut. Maka itu juga dinamakan sebagai matlub tasdiqi, tetapi secara zan, tidak sampai kepada tahap al-yaqin. Mari satu orang pula, dia kata, hati saya berat mengatakan memang besi pedang Nabi itu daripada negeri Kedah. Sebab dia kata dalam kajian menyatakan besi terbaiknya memang dengan bukti tiup-tiup nak bakar besinya banyak negeri Kedah, paling banyak negeri Kedah banding dengan negeri-negeri yang lain. Di India pun tak sebanyak itu. Jadi, dan ada rekod yang menunjukkan memang India import besi daripada Kedah. Kemudian dalam catatan sejarah menyatakan pedang Nabi diperbuat daripada besi daripada India. Jadi mungkin maksud pedang Nabi daripada India tu maknanya diambil daripada negara India. Tapi India sendiri bukan besi di negara dia, dia ambil daripada Kedah. Jadi berat hati saya mengatakan memang pedang Nabi daripada Kedah. Orang kedua pula rasa begitu. Jadi ketika itu dia sampai kepada, dia fikir tu, dia nak sampai kepada apa? Dia nak sampai kepada satu tasdik. Cuma tasdik yang dia akhirnya terima
adalah zon juga. Bila kita tanya, awak yakin 100%? Dia kata, taklah sampai 100% yakin. Cuma berat hati saya. Oh, bila berat hati namanya zon. Dan kebetulannya orang kedua pula, zonnya adalah mempercayai kenyataan yang menyatakan pedang Nabi diperbuat daripada besi dari negeri Kedah. Jadi ini contoh. Ini contoh. Contoh yang membawa kepada satu pemikiran itu bawa kepada tasdik, cuma tasdik secara zan. Ada juga tasdik secara yakin. Contoh, orang kata sesungguhnya ayah Nabi bernama Abdullah. Kita kata memang betul lah ayah Nabi nama Abdullah. Kenapa? Dia kata sebab memang dah sebut. Nabi kata, Ana Muhammad ibn Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadr. Sampai kepada Adnan. Nabi sebut satu-satu dah, hadis ni sahih. Jadi memang yakinlah saya. Dan secara tak ada pun para ulama lain yang kata ayah Nabi nama sekian-sekian. Maksudnya otak dia menerawang juga. Dia kata dengan melihat kepada hadis, dengan melihat kepada kitab-kitab, tak ada seorang pun kata ayah Nabi bukan nama Abdullah. Jadi dia sampai kepada natijah iaitu at-tasdiq. Tetapi kali ini dia sampai kepada menerima kenyataan bahawa ayah Nabi bernama Abdullah. Cuma penerimaan dia bukan lagi secara zon, tapi memang dia yakin 100% bahawa memang ayah Nabi bernama Abdullah. Jadi ini juga contoh kepada al-fikru yang bawa kepada natijah, bawa kepada matlub. Cuma bukan matlub tasawuri, tapi matlubun tasdiqiyun. Dan matlub tasdiqi ini berstatus al-yaqin, bukan lagi berstatus az-zan. Jadi maknanya, kata para ulama, liyuaddiya ilal matlub, iaitu liyuaddiya ila ilmin au zannin bimatlubin tasdiqiyyin au tasawwuriyyin. Mungkin saya boleh datangkan teks itu untuk catatan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya catat sikit. Tu dia nampak gaya memang tak sempat kita nak pergi kepada az-zann ya. Tajwizu amrayni ahaduhuma azharu minal akhar. Allahu akbar ya. Alhamdulillah. Kita tengok sikit. Okey, saya buat komen sikit ya. Liyuaddiya ilal al-matlub ay liyuaddiya ila ilmin au zannin bimatlubin tasdiqiyyin atau tasawwuriyyin. Okey. Saya datangkan komen tu untuk catatan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita faham apa maksud liyuaddiya ilal matlub, ay liyuaddiya ilal ilmi bimatlubin khabariyyin atau tasawwuriyyin atau liyuaddiya ilal zanni bimatlubin tasdiqiyyin atau tasawwuriyyin. Jadi an-nazar, dia bila sebut an-nazar iaitu al-fikru fi halil manzuri fi, al-fikru apa dia? Harakatun nafsi fil ma'kulat. Dia mungkin pergi kepada at-tasawwur atau dia mungkin pergi kepada at-tasdiq jadi itulah dia an-nazar walhamdulillahirabbil alamin. Seterusnya kita pergi kepada apa pula erti istidlal. Apa erti al-istidlal? Apa erti al-istidlal? Okey, bila sebut al-istidlal, sebab apa kita bincang tentang al-istidlal? Sebab dalam definisi Allahumma salli ala sayyidina Rasulillah al-ilmu al-ilmu ad-daruri dan juga al-ilmu al-muktasab, ada kalimah al-istidlal. Dalam matan yang kita dah hafaz sebelum ni, wal ilmu ad-daruriyu ma lam yaqa' an nazarin. Alhamdulillah kita dah tahu apa dia nazar. Wastidlal. Jadi sekarang didatangkan pula apa erti al-istidlal.
Lalu kata Imamul Haramain Al-Juwaini, wal istidlalu talabud dalil liyuaddiya ilal matlub. Al-istidlal talabud dalil. Al-istidlal yang kita kata pendalilan, pembuktian, itu adalah talabud dalil, menuntut kepada dalil, tuntutan untuk didatangkan dalil, pendalilan. Al-istidlal adalah menuntut untuk didatangkan dalil. Kenapa dia menuntut? Dia mencari dalil. Kenapa dia mahu mencari dalil? Kenapa dia meminta supaya didatangkan dalil? Liyuaddiya ilal matlub, supaya dia sampai kepada yang dikehendaki. Cuma yang kalau sebelum ini al-fikru ataupun an-nazar itu dia bawa kepada liyuaddiya ilal matlubi at-tasdiqi atau at-tasawwuri. Cuma dalam al-istidlal pula, al-istidlal dia pergi kepada al-matlub at-tasdiqi sahaja. Jadi pendalilan ini, bila kita kata apa bukti, apa dalil, dan kita mula mencari dalil, sama ada dengan kita sendiri cari atau kita minta orang datangkan dalil, tak kisahlah. Yang penting kita nak pergi ataupun kita nak sampai kepada dalil, yang mana dalil itu akan membenarkan kenyataan tersebut atau tidak. Sebenarnya kita cari itu supaya kita sampai kepada matlub tasdiqi. Kita sampai kepada satu yang dikehendaki, natijah yang dikehendaki, yang mana natijah itu akan pergi kepada tasdiq, pergi kepada pendirian kita. Sama ada nak percaya ucapan itu atau tak nak percaya, sama ada yakin ucapan itu benar atau yakin ucapan itu salah, atau yakin ucapan itu ataupun zon ucapan itu benar ataupun zon ucapan itu adalah tidak benar. Jadi kalau an-nazar dia boleh pergi kepada at-tasawwur, dia boleh pergi kepada al-matlubu at-tasawwuri, atau juga boleh pergi kepada al-matlubu at-tasdiqi. Al-istidlal pula, kalimah al-istidlal pula, dia hanya pergi ataupun bila seseorang meminta dalil, apa bukti kamu kata begini? Apa bukti alam ini begini? Pembuktian itu bukan untuk dia untuk dia mendatangkan definisi. Pembuktian itu untuk dia mempercayai sesuatu kenyataan, sama ada dia percaya kenyataan itu betul atau dia percaya kenyataan itu salah, atau dia tak sampai ke tahap keyakinan tetapi dia hanya menyangka secara kuat bahawa kenyataan itu benar, atau dia menyangka dengan kuat bahawa kenyataan itu adalah salah. Jadi bila sebut al-istidlal, dia hanya akan pergi kepada matlubun tasdiqiyun. Jadi wal istidlalu talabud dalil, saya boleh datangkan sikit. Sebentar, saya datangkan sikit. Kalau tak atas tadi liyuaddi al-matlub tu macam agak saya buat al-fikru fi halil manzuri fihi liyuaddiya sebentar. Saya nak datangkan komen sikit. Okey. An-nazar wan-nazaru huwal fikru fi halil manzuri fihi liyuaddiya ilal matlub. Okey. Ini yang sebelum ni. Sekarang kita nak tambah sikit. Wal istidlal talabud dalil. Wal istidlal kena baca wal istidlal, jangan baca wal istidlal sebab hamzah tu hamzatul wasl. Wal istidlalu talabud dalil
liyuaddiya ilal matlub ay liyuaddiya ila ilmin aw zannin bimatlubin tasdiqiyyin faqat. Untuk catatan kita lah okey. Okey, saya dah datangkan wal istidlal talabud dalil liyuaddiya ilal matlub. Maksud dia liyuaddiya ila ilmin aw zannin bimatlubin tasdiqiyyin faqat. Jadi kita tahulah di sini ada sedikit perbezaan di antara an-nazar dan juga al-istidlal. Kerana apa? Al-istidlal hanya akan pergi kepada matlubun tasdiqiyun. Manakala an-nazar pula mungkin dia boleh digunakan, an-nazar boleh digunakan untuk sampai kepada matlubun tasawwuri dan mungkin dan boleh juga digunakan untuk sampai kepada matlubun tasdiqiyyin. Matlubun tasdiqiyun. Jadi semua al-istidlal adalah an-nazar. Kullu istidlalin nazarun wa laysa kullu nazar istidlala. Ni pun kita boleh buat sebagai orang kata pun nota kita. Fa kullu istidlal nazar. Semua istidlal adalah nazar. Wa laysa kullu nazarin istidlalan. Okey, semua nazar adalah semua istidlal adalah nazar. Sebab nazar dia lebih luas. Dia boleh pergi kepada matlub tasdiqi, dia boleh pergi kepada matlub tasawuri. Jadi semua istidlal, apa dia istidlal? Talabud dalil, dia akan dinamakan juga huwa istidlal wa huwa aidan nazar. Dia adalah istidlal dan dia juga boleh dinamakan sebagai an-nazar. Tetapi kita tak boleh sebut semua nazar adalah istidlal. Kita tak boleh sebut semua nazar adalah al-istidlal kerana an-nazar kadang-kadang tidak pergi kepada matlubun tasdiqi, dia hanya pergi kepada matlubun tasawwuri. Kita hanya nak pergi kepada definisi je, kita nak mencipta definisi. Hanya itu je tujuan. Contoh satu orang dia mikir, otak dia menerawang, mikir untuk dia cipta satu, dia datangkan satu definisi yang sempurna bagi satu kalimah. Maka otak dia menerawang untuk mendatangkan satu definisi, itu tidak dinamakan istidlal, itu dinamakan al-fikru ataupun an-nazar semata-mata. Jadi semua istidlal adalah nazar, tetapi bukan semua nazar adalah istidlal. Lalu kata Imam Al-Mahalli rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, fa muaddan nazari wal istidlali wahidun. Jadi penghujung muadda, benda yang ditujui muadda ni kata allazi yuaddi ilaih. Muadda sini maksudnya muadda ilaih. Fa muaddan nazar maksudnya muadda al-muadda ilaihi lin-nazari wal istidlal. Itu maksud dia. Muadda ilaih ni kita boleh terjemahkan sebagai yang ditujui, yang ditujui. Maka perkara yang ditujui oleh an-nazar dan juga oleh al-istidlal, istidlal ni nak menuju kepada apa? An-nazar pun nak menuju kepada apa? Sebenarnya yang nak ditujui oleh an-nazar dan juga al-istidlal adalah satu. Dia nak pergi kepada dia nak pergi kepada al-ilmi awiz-zanni bimatlub. Dia nak pergi kepada pengetahuan secara yakin atau zan, iaitu kebarangkalian yang kuat terhadap sesuatu yang dikehendaki. Cuma an-nazar dia mungkin pergi kepada matlub khabari, matlub tasdiqi ataupun matlub tasawuri, tapi kalau al-istidlal dia hanya akan pergi kepada matlubun tasdiqi, tapi tetap dinamakan matlub. Jadi penghujung kepada an-nazar dan juga al-istidlal adalah satu, adalah sama, iaitu matlub. Cuma ada beza sikit macam saya sebut tadi. Beza dari sudut matlub je lah. Yang dikehendaki oleh an-nazar mungkin adalah at-tasawwur, mungkin juga tasdiq. Tapi yang dikehendaki oleh al-istidlal adalah hanya tasdiq semata-mata. Jadi an-nazar pun nak pergi kepada matlub, al-istidlal pun nak pergi kepada matlub. Jadi
dia seumpama kita boleh kata macam orang nak pergi ke satu lokasi yang sama, tapi jalan nak ke situ tu mungkin secara nazar, mungkin secara istidlal, mungkin secara nazar, mungkin secara istidlal. Famuaddan nazari wal istidlali wahidun fajama'al musannifu bainahuma fil isbati wan nafyi ta'kida. Maka penghujung kepada an-nazar dan juga al-istidlal adalah satu, iaitu al-wusul ilal matlub. Tujuan an-nazar nak sampai kepada yang diinginkan. Tujuan al-istidlal pun nak sampai, bukan semata-mata nak tak sampai. Kita nak sampai, kita nak al-wusul, kita nak sampai kepada natijah yang diinginkan. Jadi sebenarnya tujuannya sama. Maka timbul persoalan, kenapa sampai disebut dua kali? Kenapa tak disebut cukup dengan an-nazar saja ataupun cukup dengan al-istidlal saja? Kenapa disebut an-nazar dan juga al-istidlal pada penafian dan pengisbatan? Penafian di mana? Iaitu ketika mendatangkan definisi al-ilmu ad-daruri. Dia kata ma lam yaqa' an-nazarin wastidlal. Disebut an-nazar dan juga disebut istidlal untuk dinyatakan bahawa berlaku penafian terhadap an-nazar dan juga al-istidlal pada al-ilmu ad-daruri. Disebut kedua-duanya, iaitu an-nazar pun disebut, al-istidlal pun disebut. Begitu juga pada pensabitan, iaitu pada menyatakan bahawa an-nazar dan juga al-istidlal adalah wujud di dalam al-ilmu al-muktasab. Jadi an-nazar dan juga al-istidlal kenapa disebut secara bersama? Sama ada ketika nak dinafikan kewujudan an-nazar dan juga al-istidlal pada definisi al-ilmu ad-daruri, atau pada definisi al-ilmu al-muktasab yang ingin menyatakan bahawa an-nazar dan juga al-istidlal wujud di dalam usaha untuk sampai kepada al-ilmu al-muktasab. Lalu kata Sayyidina al-Imam al-Mahalli rahimahullah, fajama'al musannifu bainahuma fil isbati wan nafyi ta'kida. Al-musannif, pengarang. Siapa pengarang? Iaitu pengarang matan Al-Waraqat, Imamul Haramain Al-Juwaini. Maka beliau telah menggabungkan di antara kedua-duanya, iaitu di antara kalimah an-nazar dan juga al-istidlal pada definisi al-ilmu ad-daruri dan juga al-ilmu al-muktasab. Fil isbat iaitu pada menyatakan bahawa an-nazar dan juga al-istidlal mesti ada, iaitu pada definisi al-ilmu al-muktasab. Wan nafi iaitu pada penafian, iaitu pada menafikan kewujudan an-nazar dan juga al-istidlal ini pada definisi al-ilmu ad-daruri. Tujuan digabungkan tu, maksudnya illatul jam'i at-ta'kid. Tujuan Imamul Haramain mendatangkan kedua-dua kalimah ini adalah untuk saling kuat menguat, untuk dikuatkan, untuk menguatkan, untuk dikuatkan. Sebab kalau dia sebut an-nazar saja pun sebenarnya dah cukup dah. Sebut an-nazar pun dah cukup. Cuma bila sebut an-nazar, mungkin kita faham semua pemikiran akan pergi kepada sama ada tasawur dan juga tasdik. Lalu didatangkan wal istidlal, didatangkan kalimah istidlal untuk menunjukkan kalau pemikiran itu hanya akan pergi kepada tasdik sahaja pun tak ada masalah. Itu juga dinamakan sebagai al-ilmu al-muktasab, ataupun kalau pengetahuan itu tidak memerlukan kepada al-istidlal pun tak ada masalah. Jadi maknanya didatangkan al-istidlal juga an-nazar untuk saling menguat supaya kefahaman kita lebih jelas, Sebab macam saya sebut tadi lah, kalau sebut an-nazar semata-mata, mungkin kita akan memahami sesuatu, mungkin orang akan salah faham. Orang ingat, kalau maknanya pemikiran dia hanya pergi kepada tasdik sahaja atau tasawur sahaja, mungkin dia akan salah faham. Mungkin dia akan faham dengan kefahaman yang tak sepatutnya. Lalu didatangkan istidlal untuk menunjukkan bahawa sekiranya pergerakan minda itu hanya pergi kepada at-tasawwur, kepada at-tasdiq, al-matlub at-tasdiqiyu sahaja, tetap ia akan memberi kesan
kepada al-ilmu ad-daruri ataupun al-ilmu al-muktasab. Kalau dia sebenarnya hanya pergi kepada tasawur saja, al-matlub at-tasawuri, dia juga akan memberi kesan kepada definisi al-ilmu al-muktasab dan juga al-ilmu ad-daruri. Jadi didatangkan kedua-dua ni untuk saling menguat. Kalau disebut semata-mata al-istidlal, maksudnya kalau didatangkan definisi wal ilmu ad-daruriyu ma lam yaqa' an istidlalin, sahaja begitu, tak sebut pun an nazarin, dia hanya sebut an istidlalin. Maknanya orang akan salah faham, maknanya kalau kita mengetahui satu perkara dengan yakin, tetapi keyakinan itu hanya pergi kepada tasawur. Seseorang yang dia ketika mendatangkan definisi al-insan wal hayawan natiq, dia datangkan definisi itu untuk dia fahami bahawa insan adalah hayawan natiq. Itu maknanya orang kata kalau macam tu itu bukan al-ilmu ad-daruri ataupun itu bukan al-ilmu al-muktasab, kerana disyaratkan mesti istidlal, iaitu mesti kepada at-tasawur at-tasdiqi, sedangkan bukan itu yang diinginkan. Lalu mungkin orang salah faham kalau dia hanya didatangkan kalimah istidlal. Kalau sebut an-nazar, sebut an-nazar saja, contoh wal ilmu ad-daruriyu ma lam yaqa' an nazarin, lepas tu disebut wal ilmul muktasabu ma yaqa'u an nazarin, hanya sebut nazar, mungkin orang akan faham dia mesti pergi kepada kedua-duanya sekali. Mesti dia, kalau keyakinan itu dia boleh bawa kepada al-muktasab, kepada apa namanya al-matlub at-tasdiqi dan juga al-matlub at-tasawuri, baru dinamakan al-ilmu atau baru dinamakan al-ilmu. Tapi kalau dia hanya pergi kepada salah satu, iaitu dia pergi kepada al-ilmu kepada at-tasawur at-tasdiqi saja, ini bukan al-ilmu, mungkin orang akan salah faham gitu. Maka didatangkan kedua-duanya sekali untuk menguatkan, untuk saling menguat. Maknanya bila kita sebut an-tasawurin wal ilmul muktasabu ma yaqa'u an nazarin wastidlal, bila sebut wal ilmu daruriyu ma lam yaqa' an nazarin wastidlal, kita faham sebarang pengetahuan, tak kisahlah dia pergi kepada matlubun tasawuri ke, dia pergi kepada matlub at-tasdiqi ke, dia pergi mana-mana pun, sama ada ke tasawur ke tasdiq ke, sebenarnya ia juga dinamakan al-ilmu. Tengoklah dia, kalau dia tak perlukan nazar dan juga istidlal, dinamakan al-ilmu ad-daruri. Kalau dia perlukan kepada nazar dan dia perlukan kepada istidlal, dia dinamakan al-ilmu al-muktasab. Jadi penting didatangkan kedua-dua kalimah an-nazar dan juga al-istidlal pada definisi al-ilmu ad-daruri dan juga al-ilmu al-muktasab. Kemudian disebut satu lagi, iaitu wad-dalil. Apakah dia dalil? Kenapa tiba-tiba keluar wad-dalil? Sedangkan dalam definisi al-ilmu ad-daruri dan juga al-ilmu al-muktasab tak ada pun kalimah ad-dalil. Kita kata Imamul Haramain datangkan definisi ad-dalil kerana di dalam definisi al-ilmu ad-daruri dan juga al-ilmu al-muktasab ada kalimah al-istidlal. Dan al-istidlal artinya talabud dalil. Jadi untuk faham apa erti istidlal, kita kena faham apakah itu dalil. Maka didatangkan wad dalilu huwal mursyidu ilal matlubi li'annahu alamatun alaihi. Dan insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita akan bincang secara lebih panjang lebar berkenaan dengan definisi bagi ad-dalil, yang mana kalimah ad-dalil ada dalam definisi al-istidlal. Maka untuk faham al-istidlal kena faham apa erti ad-dalil, dan insya-Allah pertemuan akan datang kita akan meneliti definisi al-istidlal, definisi ad-dalil biiznillah subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya kira itu saja daripada saya untuk pertemuan pada petang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua insya-Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tuan-tuan dalam masa saya menerang tadi ada yang tak jelas, ingin minta penjelasan, terus boleh typekan di bahagian komen untuk saya respon terhadap apa yang dimuskilkan tersebut. Takut saya ketika menerang saya ingat orang faham, rupanya saya salah terang menyebabkan orang tidak faham apa yang ingin disampaikan oleh pengarang dan juga Imam Al-Mahalli biiznillah
Subhanahu wa ta'ala. Okey, terima kasih semua. Di Perak pun dah azan. InsyaAllah kita akan berhenti sebentar. Dan minggu hadapan dalam majlis yang ke-21, InsyaAllah dalam majlis yang ke-21 kita akan menyambung definisi ad-dalil, az-zann, asy-syak, dan kita akan masuk biiznillah kepada definisi usulul fiqhi dari sudut ilmu. Maknanya kalau kita fahami, kita amati balik, semua perbahasan yang telah lepas ini dia berkait dengan definisi usul dan juga definisi al-fiqhi. Itu dari sudut bahasa, melihat kepada definisi usul semata-mata dan definisi al-fiqh semata-mata. Dalam pertemuan-pertemuan akan datang kita akan lihat pula apa erti usulul fiqhi dari sudut ilmu pula, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja pada saya. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada kita semua dalam memahami ilmu ini, dan kita tak baca panjang-panjang, kita tak baca secara laju-laju, sebab ilmu ini dia perlu kepada an-nazar. Dia perlu kepada an-nazar. Apa dia an-nazar? Harakatun nafsi fil ma'kulat. Jadi dia perlu kepada pemikiran, dan benda yang memerlukan kepada kita kena berhenti sejenak memikir. Ini tak boleh buat laju-laju. Takut nanti kita terlepas dan tidak faham dengan baik. Saya ucap terima kasih kepada semua di atas kesungguhan dan semangat kita untuk terus mendalami ilmu ini. Dan jarang-jarang ilmu ini dibaca di surau-surau, di masjid-masjid, jarang sangatlah. Kalau dipelajari pun mungkin di madrasah-madrasah dan juga universiti. Saya rasa di universiti juga tidak akan dapat mempelajari sedalam ini, kerana universiti sudah ada sukatan-sukatannya, perlu dengan sistem peperiksaannya, perlu kejar masanya. Jadi menyebabkan kadang-kadang seseorang itu tidak dapat menguasai dengan baik perbahasan ini. Bayangkan tuan-tuan, kita baru baca kitab senipis ini. Nanti satu hari nanti semakin kita memahami dengan baik, kita akan membaca kitab yang lebih tebal dan perbahasannya lebih dalam dan lebih menarik lagi, insya-Allah subhanahu wa taala. Semoga diberkati Allah. Jazakumullahu khairah. Kita tangguhkan majlis kita dengan salawat ke hadrat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga berkat salawat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kepada kita, insya-Allah, dan menerangkan akal kita dan juga sanubari kita biiznillah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jazakumullahu khaira. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.